Untuk soalan nombor 4, kita nak mencari inverse. Okey, so kalau boleh, pelajar janganlah guna cara sekolah menengah ya. Okey, kita boleh guna konsep dalam tajuk inverse itu sendiri, iaitu kita tahu f of f inverse. Okey, bila kita buat composite, kita akan dapat nilai x. So dari sini, okey, kita dah belajar tadi yang Mama Z ajar kaedah bagus, bride and groom on a stage, maksudnya konsep pelamin. Okey, konsep pelamin kita kenal pasti yang ini adalah suami. Okey. Okey, dia pakai songkok. So suami dan si isteri, yang ini isteri dia pakai tudung, pakai jubah tu. Okey, so kat sini kalau kita ikutkan, okey, kita tengok fungsi untuk f, kita ada lon, kita ada punca, dan tempat x itu kita isi dengan ruang kosong, kemudian tambah dengan 1, dan kita samakan dengan x. Okey, kita buat dulu fungsi yang diberikan oleh sang suami. Okey, sekarang siapakah yang akan masuk ke dalam ruang kosong tu sebagai rumah tu? Yang akan masuk di sini ialah f inverse, iaitu isterinya. Okey, so sekarang Madam nak jadikan f inverse tu sebagai tajuk. Jadi Madam kena pindahkan lon terlebih dahulu. So kat sini tinggal f inverse tambah 1. Lon tu sebenarnya asas dia eksponen kan. Jadi E kuasa X. Okey. So, f inverse tambah 1 sama dengan, so kalau kat sana punca kuasa, kat sini akan jadi kuasa 2 lah. So, dia jadi E kuasa X ni kuasa 2 kan? Kan, kuasa 2. Jadi, f inverse, okay, fungsi songsangan sekarang ialah E kuasa 2X tolak dengan 1. Okey, so kat sini Madam tengok ada pelajar tertanya-tanya kenapa dapat macam tu. Okey, so Madam buat kat sini, gidik-gidik kat sini. So kita ada E kuasa X kuasa 2, maksudnya ada 2 kali lah. Macam tu. So asas yang sama, bila kita darab, kuasa dia kita tambah. Itu yang jadi E kuasa 2X. Okey, selesai. So, sekarang Madam nak sambung. So, kita ada sekarang, kita nak cari domain dengan range. Okey, domain untuk f inverse. Okey. Madam tunjuk cara mencari daripada jawapan akhir dulu. Nanti Madam tunjuk cara selamat. Okey, domain f inverse, kita tengok kepada jawapan kita. So, jawapan kita ialah eksponen. Okey, eksponen. Jadi, eksponen tidak termasuk dalam 5 perkara larangan. So, kat sini akan jadi negatif infinity, infinity. Okey. Yang kedua, range untuk f inverse. Okey, kita tengok ekor dia. Ekor dia dekat negatif 1. Dan kena tahu ekor untuk eksponen ni tak boleh sentuh garisan larangan, iaitu garisan asimtot. Jadi, daripada negatif 1 open sehingga infinity. Okey, bagaimana cara selamat untuk mencari jawapan ni? Okey, tapi Madam tak boleh buatlah kaedah tu.
Okey, tahu tak kenapa? Okey, kerana di sini ada satu perkataan hence, iaitu Madam kena cari dahulu nilai inverse. Okey, hence itu bermaksud Madam kena cari domain dengan range guna jawapan yang baru je kita dapat. So, Madam minta maaf, kita tak boleh guna kaedah selamat. Okey, kerana adanya perkataan hence. Okey, kemudian soalan tanya, determine the value of x when fx equals to 0. Okey, so kita pernah buat latihan. Apabila nilai fx sama dengan kosong, bermaksud dia nak tahu nilai, dia nak tahu nilai pintasan. Fx sama dengan kosong ni, nama lain dia ialah y sama dengan kosong. Iaitu kita nak cari nilai pintasan pada paksi x. Okey, so tak apa. Kita gantikan fx tu dengan kosong. Sama dengan ln itu sebenarnya ia adalah log asas eksponen. Okey. X tambah dengan 1. So, Madam pindahkan eksponen ke sana. Dia jadi E kuasa kosong sama dengan punca X tambah dengan 1. So, apa-apa kuasa kosong sebenarnya kita dapat 1. 1. So, Madam bawa square root ke sini jadi kuasa 2. Okey. Jadi, X Madam sekarang ialah 1 tolak 1. Maka, nilai X sama dengan kosong. So, soalan tanya tu, determine the value. So, sebab itu kita dapat nilai X cuma 1. Okey, selesai soalan 4B. Okey, sebelum ni kita dah kira nilai pintasan untuk graf ini. Okey, so nilai pintasan yang dah ada sekarang ialah pada titik 0, 0. Okey, so kita buat dahulu kat situ. Okey, cuma kita perlu berhati-hati sebab kita nak lukis graf, dua graf yang saling songsang di antara satu sama lain. So, kalau ada getah graf, adalah molek awak guna getah graf. Okey, so kita ambil dulu yang kita cool dulu ya. Cool. Okey, kita buat yang mudah-mudah dahulu. Itu fx. Ini garisan pantulan y sama dengan x. Kat sini ialah x. Okey, kemudian kita ada garisan yang tidak boleh disentuh oleh f, iaitu garisan x sama dengan negatif 1. Okey, kalau tidak boleh disentuh untuk f, negatif 1 tu adalah x sama dengan negatif 1. Untuk f songsang pula, dia tak boleh sentuh y sama dengan negatif 1. Okey, so kat sini nilainya ialah negatif 1. Nilai kat sini pun negatif 1. Okey, label tu penting. Okey, kalau kita dapat satu graf yang kedua nanti lebih mudah. Lebih mudah. So, Madam memilih untuk buat graf fx. Okey. So, fx kita kalau nak mudahkan cerita, dia akan jadi 1/2 ln x tambah dengan 1. Okey, Madam akan buat beberapa ujian titik. Okey, ujian titik. So, yang pertama, Madam masukkan nilai x. Dia tak boleh nilai negatif 1. Okey, katakan Madam ambil nilai negatif 0.9. Okey, bila Madam ambil negatif 0.9, nilai y Madam ialah negatif 1.15. Okey.
Kemudian Medan ambil nilai tadi negatif 0.9. Okey, Medan try pula. X sama dengan negatif 0.5. Okey, kita tengok Y jadi apa. Kita calculate. Kita suruh calculator je yang tekan. Calculate negatif 0.5. So, kita dapati dia naik negatif 0.35. Kita buat anggaran macam tu. So, kalau nilai X kita kosong tadi, okay, nilai X kita kosong tadi, Y kita pun kosong. Okay, Medan nak try nilai positif pula. So, apa jadi bila X kita 1? Okay, calculate, masukkan nombor 1. So, Medan dapat Y sama dengan 0.35. Okey, kemudian Medan try lagi. X sama dengan, katakan Medan ambil nombor 3. Okey, calculate nombor 3. Okey, Medan dapati Y sama dengan 0.69. Iaitu dia tak lebih pada nilai 1. Kita try lagi nilai besar. Kita tengok kalau kita masukkan 10. Okey, kalau kita masukkan X sama dengan 10. Y kita sama dengan 1.20 lah. Okey, Medan buat 20. Okey, kita try lagi nilai besar sebab kita nak kaji curve kita sama ada dia potong ke tidak garisan hijau tu ya. So kalau Medan try X sama dengan, okey, calculate X sama dengan 20. Okey, kalau Medan ganti nilai X yang sangat mendadak naik, Medan dapati nilai Y seakan-akan dia hanya mendatar pada 1.5. Maksudnya dia tak naik lebih. So, dari situ, graf yang Medan boleh lukis ialah, so Medan cuba lukis graf guna warna kuning. Okey, kita tengok Medan bermula dari sini. Okey, sebab dia tak boleh sentuh garisan merah. Okey, kemudian apabila Medan naik. Okey, kemudian pada satu tahap, nilai negatif 0.5 tu kan. So, nilainya berada di situ. Kemudian melencong ke situ. Dan seperti tak nak naik. Okey. Okey, so daripada graf Medan buat ni, okey, Medan ulang lagi sekali, kita lalu kat situ. Dia naik di atas tu. Kemudian bila kita ganti nilai yang seterusnya, dia seperti mendatar di situ. Okey, lepas siap, kita labelkan ini adalah fx sama dengan ln, okey, punca X tambah dengan 1. Boleh? Tapi Medan kena ada beberapa guideline lah, beberapa nombor untuk uji kaji kita. Sebab kita takutlah graf kita ni mencapai begini. Okey, contohnya Medan try kan ya. Kita takutlah graf kita macam ni. Macam tu, yang warna biru tu. Okey, kalau kita tak ada guideline, memang kita akan buat merata-rata. Jadi, selepas Medan ganti beberapa nilai, so Medan dapati garisan yang warna kuning tu lebih tepat. Okey, so kita padam yang warna biru. Jadi, untuk kita dapatkan graf songsangan, kita hanya lipatkan graf kuning ni pada garisan warna hijau. Okey, so apabila kita lipat, kita akan dapati jawapannya ialah, okey, nak guna warna apa ni? So, katakan Medan guna warna purple. So, kalau yang itu ke bawah, yang ini akan jadi ke situ. Tak nampak warna purple. Warna biru. Warna apa lagi? Warna putih. Warna putih lah. So, yang ini akan jadi begitu. Dia terbalik dengan yang warna kuning. Kemudian, kalau yang warna kuning naik di atas warna hijau, yang ini akan pergi ke bawah.
dia bertembung. Okey, dan ekor dia ni akan terus ke bawah ni tapi tidak sentuh garisan berwarna biru. Okey, dia tak sentuh. Jadi garisan graf yang kita baru buat ni, inilah dia F inverse X. Okey, kita kira sebelum ni kita dapat E kuasa 2X tolak dengan 1. Okey, boleh? So, berhati-hati untuk lukis graf ni sebab kalau kita salah skala dia, dia akan jadi tidak tepat. Okey, semoga idea ini boleh membantu pelajar untuk melakarkan graf bagi F dan songsangannya pada paksi yang sama. Okey, selamat maju jaya.